Syahrilah binti Rahman Hakim, nometrik 12221861. Seterusnya adalah Nur Irlina binti Zulkifli, dan seterusnya adalah Siti Aisyah binti Syamir, yang seterusnya adalah Nurina Husna binti Rosti, dan terakhir adalah Muhammad Syahir bin Hasan. Sedangkan hasil kajian untuk bab 1, di mana dalam bab 1 itu mempunyai latar belakang kajian, permasalahan kajian, persoalan kajian, objektif kajian, skop kajian, kajian literatur, dan juga metodologi kajian. Kajian bagi isu tragedi Halloween tahun 2022, di mana pada asalnya sambutan Halloween ini adalah berasal daripada masa Celtic kuno yang dinamakan sebagai Festival Samhain. Namun setelah masuknya fahaman Kristian ke dalam bangsa ini, maka perayaan itu tersebut ditukar menjadi Halloween. Okey. Halloween ini dirayakan oleh orang-orang yang menganut agama Kristian dan juga kebanyakan negara-negara bukan Islam, di mana baru-baru ini pada tahun lepas, tanggal 29 Oktober yang lalu, seperti kita ketahui, Korea Selatan telah mengadakan pesta sambutan Halloween di kawasan hiburan utama, iaitu di Itaewon, di mana dianggarkan lebih daripada 100,000 pengunjung yang datang, 100 lebih atau lebih pengunjung yang datang untuk menyambut pesta Halloween ini dengan gembira. Namun perkara tersebut telah bertukar menjadi suatu insiden tragis yang tidak boleh terlupakan, di mana pada asalnya keadaan tenang, namun apabila bertukar kawasan kepada kawasan yang sempit, keadaan menjadi huru-hara, dan ketika itu orang lain mula berdesak-desak dan mula terjadi perkara-perkara tidak diingini, dan perkara itu telah mengakibatkan kematian selama 191 orang dan juga 156 orang yang cedera. Kajian telah membuat keputusan untuk mengkaji isu tragedi Halloween di tahun 2022 ini untuk melihat apakah punca di sebalik kejadian yang berlaku ini dan mengetahui dengan lebih mendalam, di mana kita juga ingin mengetahui apakah berkaitan di antara etika dan juga tragedi ini, dan apakah jika etika itu diamalkan sewaktu penyambutan tersebut, adakah tragedi ini tidak akan berlaku. Jadi pengkaji membuat keputusan untuk mengkaji isu ini dengan lebih mendalam. Ini adalah permasalahan kajian, di mana permasalahan kajian ini merupakan perkara atau isu atau masalah yang hendak dikaji oleh pengkaji, di mana ia telah mewujudkan keperluan bagi pengkaji untuk melakukan penyelidikan terhadap isu tersebut, di mana isu tragedi Halloween tahun 2022 ini telah membuka mata pengkaji untuk mengetahui punca di sebalik tragedi Halloween di tahun 2022 ini, dan untuk mengetahui untuk melihat sejauh manakah pengamalan etika seseorang terhadap sesuatu perkara seperti yang kita ketahui, di mana keadaan pada waktu itu dalam keadaan sempit dan huru-hara. Jadi adakah ketika itu mereka mengamalkan etika, dan seterusnya adalah untuk melihat apakah berkaitan di antara etika dan juga tragedi Halloween di tahun 2022 ini. Ini adalah persoalan kajian di mana yang merupakan asas dalam pembentukan objektif kami, iaitu yang pertama adalah untuk mengetahui apakah latar belakang sejarah penyambutan Halloween ini. Yang kedua adalah mengetahui apakah faktor berlakunya tragedi Halloween tahun 2022 dan apakah berkaitannya dengan etika. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kesan daripada tragedi Halloween ini kepada individu, masyarakat dan juga negara, dan juga langkah penyelesaiannya agar perkara yang seperti ini tidak akan terjadi lagi ke hadapannya lagi. Objektif kajian kami yang merupakan panduan bagi pengkaji dalam menjalankan kajian ini, yang pertama adalah mengkaji latar belakang dan juga konsep tragedi Halloween tahun 2022. Yang kedua adalah mengenal pasti apakah faktor terjadinya tragedi Halloween di tahun dan juga berkaitan dengan etika. Dan ketiga adalah mengetahui kesan akibat daripada berlakunya tragedi Halloween tahun ini dan apakah langkah penyelesaiannya. Adalah skop kajian, di mana skop kajian ini merupakan ruang lingkup kajian di mana yang menjadi batas mengkaji untuk mengkaji di antara lain, di mana pengkaji hanya mengkaji penyambutan pesta Halloween di tahun 2022. Literatur. Kajian literatur ini adalah untuk menjelaskan bagi kajian, tajuk kajian berdasarkan pengetahuan dan maklumat yang telah diperoleh. Kajian literatur ini terbahagi pada dua, iaitu melalui penyelidikan perpustakaan dan analisis daripada bahan internet. Melalui penyelidikan perpustakaan, tragedi ialah peristiwa sedih atau kejadian yang menyebabkan penderitaan, kehancuran dan kesusahan. Seterusnya melalui analisis bahan daripada internet, menurut artikel Berita Harian 2011 mendapati bahawa kejadian yang sama turut berlaku semasa menyambut Tahun Baru di Shanghai. Seterusnya, tragedi juga bukanlah suatu perkara yang berlaku, melainkan perkara itu disebabkan kejejuan ataupun kelalaian. Itu adalah menurut Brand Clifton di Back Tennis 2009. Seterusnya, menurut Martin Amos juga, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu bagi mengelakkan sebarang kejadian buruk yang berlaku dan sehingga boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan harta benda. Melalui kajian literatur ini, jelaslah bahawa hubung kait antara tragedi yang pernah berlaku di kawasan-kawasan
di tempat-tempat lain juga saling berbungkai dengan tragedi Halloween yang berlaku di Itaewon. Metodologi yang digunakan oleh pengkaji sepanjang menjalankan kajian ini adalah secara kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini merupakan prosedur pendidikan yang mampu menghasilkan data gambaran yang boleh diperhatikan, di mana ia terdiri daripada kajian perpustakaan dan juga temu bual, di mana hasil kajian bagi kualitatif ini selalunya mendapat hasil kajian yang sempurna kerana kajiannya secara holistik. Pengkaji mengumpulkan data secara perpustakaan, di mana pengkaji mengumpulkan segala informasi daripada sumber-sumber seperti sumber majalah, akhbar, sumber-sumber tertulis, sumber bahan internet yang relevan, yang bersesuaian dengan isu yang hendak dikaji oleh pengkaji, iaitu isu tragedi Halloween Itaewon. Data yang telah dikumpulkan tadi kemudian dianalisis menggunakan penyaringan data, di mana pengkaji mengurangkan jumlah data dengan mengasingkan data-data yang kurang relevan dengan yang berkaitan dengan isu tersebut. Hasil kajian objektif pertama mempunyai 3, iaitu latar belakang kajian, definisi dan konsep. Jadi pertama sekali saya akan menceritakan tentang latar belakang kajian. Yang pertamanya, merabut seramai 151 nyawa orang dan 156 orang yang mengalami kecederaan. Hal ini berlaku apabila keadaan sepanjang lorong Itaewon agak berbukit dan berada di celah-celah bangunan, menyebabkan ruang tersebut menjadi sempit, dan hal ini juga kerana terdapat ramai pengunjung yang datang untuk meraihkan perayaan Halloween ini dalam satu masa yang sama. Jadi mereka terpaksa berhimpit, menyebabkan ramai cedera dan ramai yang meninggal dunia. Yang kedua, punca utama kematian adalah disebabkan serangan jantung. Hal ini kerana apabila pengunjung berada dalam keadaan terhimpit dan sesak, mereka kekurangan ruang udara untuk bernafas, menyebabkan mereka mengalami sesak nafas, lalu berlakunya serangan jantung. Dan seterusnya, 100,000 lebih pengunjung datang untuk meraihkan perayaan Halloween di Itaewon, memandangkan setelah hampir 3 tahun lamanya kerajaan Korea tidak membenarkan sebarang sambutan perayaan diadakan kerana atas sebab tu penyebaran COVID-19, menyebabkan pada tahun ini mereka berasa gembira atau bersemangat untuk menyambutnya setelah hampir 3 tahun. Dan seterusnya, petugas kecemasan sukar melakukan tugasnya. Seperti mana yang saya katakan tadi, keadaan jalan yang sempit dan ramai pengunjung yang datang dalam masa yang sama, menyebabkan pengunjung yang mengalami sesak nafas, sakit jantung dan yang cedera tu berada dalam himpitan lautan manusia, menyebabkan petugas kecemasan tidak dapat menghulurkan bantuan, tidak dapat masuk ke lautan manusia tu untuk memberikan pertolongan cemas. Definisi tragedi bermaksud kejadian yang berunsurkan kesedihan dan rasa sakit, seperti mana melibatkan watak yang terlibat dengan nasib buruk yang menimpa dirinya. Seperti mana dalam kejadian tragedi Halloween ini, pengunjung diibaratkan sebagai watak tersebut kerana menyebabkan kematian dan cedera, dan rasa sedih pula kepada ahli keluarga kerana kehilangan anggota keluarga yang tersayang. Kemudian Halloween diambil dari perkataan Holy yang membawa maksud orang kudus dan merupakan ringkasan daripada perkataan All Hallows Eve, iaitu hari penting bagi Katolik dan hari para orang kudus yang diraihkan pada 1 November. Manakala Itaewon pula merupakan tempat yang berlakunya sejarah yang merenggut ramai nyawa, iaitu tragedi Halloween di Itaewon. Itaewon juga dikenali sebagai penempatan yang berada di daerah Yongsan-gu di bandar ibu negara Korea Selatan, iaitu Seoul. Dikatakan seramai 22,000 orang penduduk yang tinggal di sana dan merupakan kawasan yang amat terkenal di mata pelancong setelah mana Itaewon diisytiharkan sebagai zon pelancongan khas. Itaewon juga dikenali sebagai tempat yang terkenal dengan fashion, bar dan kedai eksotik di Korea. Itaewon juga turut dikenali dengan pusat membeli belah dan kedai-kedai. Seterusnya, etika membawa maksud kepada falsafah moral. Etika juga merupakan perbuatan betul dan kehidupan yang baik, dan juga dikenal sebagai falsafah moral. Merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Greek kuno. Etika juga merupakan salah satu cabang daripada falsafah yang mencakupi perbuatan betul dan kehidupan yang baik. Aspek utama bagi etika ialah kehidupan yang baik yang membawa maksud kepada kehidupan yang bernilai. Dan akhir sekali ialah konsep. Perayaan Keltik kuno
konsep Halloween merupakan perayaan Keltik kuno sebagai amalan tradisi. Menurut beberapa kajian, sejarah daripada Halloween ini merupakan berasal daripada perayaan tersebut. Perayaan Keltik kuno yang dijadikan sebagai amalan tradisi. Untuk pengetahuan anda, orang Celt di Ireland dan Perancis menjadikan amalan ini menjadikan amalan tradisi sebagai amalan kerohanian sebelum hadirnya agama Kristian. Mengikut istilah, tradisi ini melambangkan amalan masyarakat jahiliah terhadap kepercayaan kepada Tuhan, dewa dan dewi. Tradisi ini disambut sempena perayaan musim tuai yang disambut oleh dalam kalangan masyarakat Celt. Seterusnya, mengikut kefahaman seterusnya, orang Ireland menganggap ianya perayaan yang penting daripada 4 perayaan yang lain, seperti mana mengikut kefahaman mereka. Sebelum berlakunya penyamaran ini, orang Ireland dan Scotland lah yang membawa penyambutan Halloween ini ke Amerika Syarikat sehingga tersebar luas ke mata dunia dan mula diamalkan sebagai dan mula dijadikan sebagai perayaan pada setiap tahun. Kita beralih kepada objektif yang kedua, iaitu untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tragedi Halloween di Taiwan. Okey, faktor yang pertama ialah kawasan terlalu sempit dan padat. Berdasarkan rakaman-rakaman video yang disiarkan di media sosial yang menggambarkan tentang kejadian tersebut, dapat kita lihat bahawa bandar di Taiwan tersebut sebenarnya besar tetapi menjadi sempit dan padat disebabkan jumlah orang yang terlalu banyak pada ketika itu. Okey, yang kedua, tidak memiliki penganjur yang rasmi untuk mengadakan suatu majlis ataupun perayaan. Majlis tersebut perlu mempunyai penganjur yang rasmi kerana ini merupakan suatu peraturan dalam menjalankan atau menganjurkan suatu majlis. Yang ketiga, pengawalan pihak berkuasa yang lemah. Pengawalan pihak berkuasa yang lemah ini akan menyebabkan keadaan sekiranya berlaku keadaan yang di luar kawalan, keadaan tidak akan dapat dikawal dengan baik. Yang keempat, keadaan yang panik dan huru-hara, dan juga yang kelima, kekurangan oksigen dan cedera. Okey, faktor-faktor ini secara tidak langsung terdapat kaitan dengan etika, iaitu kita sebagai pengunjung sepatutnya mematuhi peraturan-peraturan ataupun mengamalkan nilai-nilai etika dalam apabila situasi maupun sesuatu perkara agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini semasa berlangsungnya majlis ataupun sambutan perayaan itu. Hasil kajian bagi objektif ketiga, terdapat dua isi kandungan dalam objektif ketiga, iaitu kesan dan langkah mengatasi. Kesan daripada tragedi Halloween di Taiwan ni, yang pertama, 19 warga pelancong asing maut dan ada yang dilaporkan hilang. 19 pelancong asing yang maut itu terdiri daripada negara Iran, Uzbekistan, China dan juga Norway. Selain itu, kerajaan Seoul juga mendapat laporan ada juga warga asing yang hilang. Kesan yang kedua, 151 orang yang terbunuh dan juga 156 orang yang cedera. Kebanyakan mangsa adalah berusia 20-an dan juga 30-an, dan juga seramai 97 orang korban adalah wanita. Kerana ini berlaku sebab mereka kesulitan bernafas dan juga jadi disebabkan itu mereka pun pingsan. Yang ketiga, Presiden Korea mengumumkan masa berkabung nasional. Presiden Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat pada hari Minggu untuk mengeluarkan pengumuman masa berkabung nasional sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dia juga mengarahkan agar bendera dikibarkan separuh tiang susulan daripada insiden lemparan yang terjadi ketika perayaan Halloween di Seoul. Yang kedua ialah langkah mengatasi tragedi Halloween di Taiwan. Yang pertama, kerajaan Seoul perlu memastikan adanya carrying capacity. Kapasiti tempat acara ni harus disesuaikan dengan jumlah maksimum pengunjung yang akan hadir ke perayaan tersebut. Iaitu pihak kerajaan seharusnya mengadakan perayaan Halloween ni di tempat yang keluasan itu bersesuaian dengan jumlah maksimum pengunjung yang menyertai perayaan Halloween di Taiwan. Langkah yang kedua, inisiatif masyarakat sendiri dengan mengadakan early warning system. Hal ini dimaksudkan dengan sebelum mereka datang ke perayaan Halloween tersebut, pengunjung terlebih dahulu kena daftar secara atas talian. Oleh itu, pengunjung akan memiliki nombor bilangan yang ditetapkan semasa membuat pendaftaran. Langkah ini bagi memudahkan untuk menyelaraskan jumlah pengunjung dengan kapasiti tempat acara, sekaligus benda ini mengelakkan kepadatan yang terlampau di tempat perayaan tersebut. Dan langkah yang ketiga adalah setiap individu perlu mempunyai kemahiran membuat CPR. Selain itu, ia juga dinamakan sebagai cardiopulmonary resuscitation. Penyediaan ini bertujuan untuk melakukan pertolongan awal dengan segera sekiranya terdapat pengunjung yang pingsan ataupun kritikal.
Dan berdasarkan daripada pengetahuan dan kajian, perkara ini tidak disediakan semasa perayaan Halloween, dan pengunjung di situ hanya mengharapkan bantuan daripada pihak keselamatan dan hanya menunggu kedatangan anggota keselamatan. Jadi disebabkan itu ramai mangsa yang berkorban. Rumusan dan cadangan berdasarkan tajuk tragedi Halloween di Taiwan dan kaitannya dengan Indika. Berdasarkan tragedi tersebut, kita dapat rumuskan bahawa punca insiden tersebut berlaku adalah faktor kawasannya yang sempit serta berbukit. Seterusnya, tidak ada penganjur yang rasmi untuk mengendalikan acara tersebut. Selain itu, pengawalan pihak berkuasa yang lemah. Hal ini memberi impak yang besar terhadap masyarakat serta seluruh dunia. Kejadian tersebut juga merangkut kematian dan kecederaan yang ramai terhadap pengunjung yang datang. Kesimpulannya, pentingnya nilai etika di dalam kalangan individu dan masyarakat itu. Pada pandangan saya, antara cadangan yang kita boleh lakukan untuk mencegah kejadian tersebut berulang kembali adalah setiap individu perlu menjaga tingkah lakunya dan adab semasa menghadiri sesebuah program ataupun acara yang melibatkan sejumlah orang yang ramai. Seterusnya, mengadakan majlis tersebut di kawasan yang luas dan selamat serta dijauhi daripada perkara yang tidak diingini. Seterusnya, anggota keselamatan juga perlu mengawal dan menjaga keselamatan pengunjung yang hadir. Akhir sekali, masyarakat seharusnya bertindak dengan bijak dengan mendengar arahan serta pengumuman daripada pihak kerajaan untuk melakukan sesuatu perkara.